Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada kalian-kalian semua yang bersama-sama dengan saya Bob dekat sini untuk sentuhan Ramadan, menampilkan ini dia insan hebat. Kalau diikutkan ceritanya jadi pemain bola ya. Tak sangka masuk dalam film. Dan alhamdulillah ketentuan ilahi menjadi seorang dai. Kita ada Dai Wan Dazrin. Terima kasih. Okey, untuk episod yang ketiga, kita dah masuk episod yang ketiga ni. Yelah, dah orang kata Ramadan punya hujung-hujung lah ni. Last corner lah ni. Nampak baju macam nak raya. Ya, sebab itulah ni baru balik ni. Saya cari lemang. Okey, so bila sebut pasal pusingan terakhir Ramadan ni, kita tak boleh lari nak cerita pasal satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Okey. So, Dai mungkin boleh cerita sikit Lailatul Qadar ni. Mungkin ada yang macam tertanya-tanya, Lailatul Qadar ni apa? Ada yang tertanya-tanya. Tak apa. Obviously so mungkin boleh Dai terangkan dulu kenapa dia dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Betul ke tidak? Betul tu Bob. Allah SWT. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk ku berikan jawapan yang tepat pada setiap sepasang telinga yang sudi mendengar dan juga sepasang mata yang sudi melihat. Thank you so much. First and foremost, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Bob, kalau kita nak go through pasal malam Lailatul Qadar ni, sebenarnya banyak dalam periwayatan hadis Nabi tentang malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ni adalah malam yang special, khusus ada dalam bulan Ramadan dan tidak ada dalam mana-mana bulan yang lain. Cukup satu fakta tu paling tepat, paling kuat, paling logik untuk kita semua take note. Jadi dia cuma ada dalam bulan Ramadan, dalam lingkungan 10 malam yang terakhir, Bob. Ini antara duration dia daripada start 20 tu sampai 30, 10 malam terakhir tu, itulah malam kunci yang kita nak cari. Malam Lailatul Qadar yang tersembunyi, yang mengandungi rahsia kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan, Bob. Baik. Antaranya apa keistimewaan malam Lailatul Qadar ni? Kita tahu memang dia sangat wow, the greatest and so on. Tetapi apa intipati di dalam malam Lailatul Qadar itu sehingga ia diangkat menjadi kalau Bob dapat malam Lailatul Qadar tu, dosa yang Bob buat kuat betul dia tekan tu. Kuat sangat tekan tu. Akan diampunkan oleh Allah dalam kitaran umur 70 ke 80 tahun penghidupan. Allahuakbar. Maksudnya apa, Bob? Kalau kita nak tengok lingkaran umum, umur kebiasaan manusia adalah macam our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada 63 tahun. Itu adalah lingkungan umur yang biasa. Ramai-ramai di antara kita dah pergi. Tapi kalau kita dapat ni, Bob, malam Lailatul Qadar ni, 70 tahun hingga 80 tahun umur kita ni ampunkan dosa, Bob. Faham tak, Bob? Faham. Besar tu promosi. Jadi sebab itulah kalau dapat this beautiful night, it's going to be really amazing in our life. Betul, Bob. Betul. In our story of life. Bob, saya pun terikut juga. Nak tanya juga Pak Dai Wan, orang kata malam Lailatul Qadar ni 10 malam terakhir ganjil katanya dalam nombor-nombor ganjil. Betul ke tu? 27. Okey, sebenarnya dalam bab hari yang spesifik on malam Lailatul Qadar ni, banyaklah perbahasan daripada para ulama yang mengkhususkan tentang kemunculan malam Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil. Almost kebanyakan ulama lebih kurang macam itulah, Bob, menyimpulkan. Tapi ada juga ulama yang maksudnya tidak memandang juga kepada ukuran nombor yang ganjil sahaja. Ada juga ulama yang menyimpulkan dalam malam 20, 22, which is itu nombor yang genap, bukan ganjil. So maksudnya apa? Ambil semualah, Bob. Ambil semua senang kan, 10 malam terakhir ambil kan. Maksudnya
sebenarnya dalam bulan Ramadan ni bukanlah tujuan kita semata-mata nak dapatkan malam Lailatul Qadar. Niat tu kena dalam mazhab Syafi'i, niat tu kalimat bertakbir ataupun tu dalam fiqh solat lah, ataupun diumumkan niat tu kena disertakan dengan tindakan. Ya. Maksudnya dalam bulan Ramadan ni niat kita tu adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dengan berpuasa, dengan menghidupkan qiyamul lail, macam tu. Bob. Baik. So alang-alang menjeluk perkasam boleh dapat bonus. Pop, dapat malam Lailatul Qadar. Betul. Itu sepatutnya kita punya full scope. Ya. Dalam kita punya attention, niat tu sepatutnya. Bob. Betul. Bukan semata-mata untuk Lailatul Qadar. Ya. Kalau dapat, it is a bonus. Ya. Tapi kita tak pernah tahu kita dapat ke tak. Betul. Kita boleh tahu? Tak tahu? Boleh. Kita tunggu dalam soalan seterusnya. Alright, itulah kita nak cerita pasal hikmah apabila Allah ni merahsiakan malam Lailatul Qadar. Kenapa tak dibentangkan terus? Kalau hikmah ni. Kalau awal-awal dah didedahkan. Itu jugalah. Saya boleh berfikirlah. Nasib baik sempat jawab. Ya, saya lapik diri dulu. Okay. Kalau awal-awal dah didedahkan. Boleh jadi yalah, boleh jadi nanti kita macam tertumpu lah kepada satu-satu tu semata-mata. Kan? Jadi kita tinggalkan pula yang lain. Yes, betul. Itu yang kita risaukan juga. Betul. Dan dalam masa yang sama boleh jadi satu pergaduhan pun. Ya. Bob. Pergaduhan. Yang orang Bob kata, aku rasa malam ni malam Lailatul Qadar. Saya pula rasa malam esok malam Lailatul Qadar. Jadi malam siapa yang betul? Susah. Dah bergaduh. Kita dua. Betul. Jadi kalau didedahkan, ini boleh menimbulkan perbalahan. Guys and girls. Jadi better dia kekal tersimpan rahsia. Dan pada 10 malam yang terakhir menjadi 10 malam yang kita semua ramai-ramai berusaha mencari ia. Kalau dapat, dia rezeki dari Allah untuk kita. Betul. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Maksudnya kecil-kecil dulu orang cakap air di kolah tiba-tiba penuh. Air di kolah tiba-tiba penuh. Yes, ini antaranya. Air di kolah tiba-tiba penuh. Sungai. Ada bumbung tak ke kolah tu? Ya, mungkin ada, mungkin tak ada. Mungkin tak ada hujan. Kalau dia ada bumbung, unik. Ni memang tak ada air kolah tiba-tiba penuh. Saya pun waktu kecil tu fikir air di kolah penuh. Okay, baik. Lepas tu ada juga orang kata sungai terberhenti. Sungai tu mengalir dia terberhenti. Berhenti. Berhenti. Wow. Lagi satu dakwaan paling famous adalah pokok sujud. Pokok dia macam rukuk, something like that. Sebab ini pernah buat dalam filem. Dalam filem di mana ada satu babak itu, kalau Dak Iwan pernah ini kita betul lah. Betul. Ini kita nak borak pasal malam Lailatul Qadar ni. Dia ada nak ambil semayang. Malam tu malam Ramadan lah. 10 malam terakhir ada this guy, dia sangkutkan dia macam dia punya selendang lah di pokok. Dia ambil semayang. Ambil semayang. Lepas dia nak ambil balik dia punya selendang itu, dah ada dekat atas. Maksudnya dia tegak Maksudnya balik. pokok tu tadi macam tu. Rukuk. Rukuk. Lepas ataupun dia kiam balik. Lepas tu dia angkat. Itulah orang kata dululah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Antaranya orang kata. So, sejauh mana kebenaran itu? Baik. Soalan yang agak misteri. Yes. Dan besar maknanya. Untuk diberikan jawapan kepada kita punya sedang penonton atau pendengar. Guys, girls, to be exact to be exact, to be fact juga. Sebenarnya there is no specific sign yang boleh kita sertakan dalil untuk membuktikan hujah tersebut. Itu jawapan yang tuntas. Jawapan yang kedua, kalau ada nampak beberapa kesinambungan, benda-benda yang unik, yang rare berlaku, kita tetap kena percaya sebagai umat Islam, perkara yang gaib adalah wajib untuk kita beriman kepada ia. Betul. So kalau ada benda-benda yang rare boleh berlaku, dengan izin Allah boleh berlaku. Kun fayakun. Boleh berlaku. Kan? Dan dalam masa yang sama juga, tapi yang menjadi sebutan para ulama, ada beberapa sign based on orang punya amatan lah. Amatan.
Antaranya ialah pada hari tu kalian akan rasa hari tu nampak ada matahari tau. Tapi keadaan cuaca semua calm, tenang dan tak panas. Padahal dongakkan kepala ke langit, nampak matahari, nampak tu. Nampak. Nampak bulat tu. Nampak. Silau. Tapi bila Bob ada dekat luar, Bob pergi mingle dengan kawan-kawan, hang out dengan member Rakita FM. Lepas tu rasa macam tenang je hari ni. Tenang je hari ni. Waktu tu walaupun ketiadaan Dak Iwan kat situ masih lagi tenang Betul, tepat sekali. Baik. Tapi saya akan pasti call Bob untuk menghilangkan kegusaran ketenangan tu. Ya, baik. Baik. Saya tanya Bob, tenang tak? Okey. Lepas tu Bob. So itu antara lepas tu yang selain daripada tu, yang ulama sebut juga malam tu, bila malam tu kalau pagi rasa macam sejuk, rasa macam tenang sedangkan matahari betul-betul ada kat atas. Lepas tu malam tu rasa macam segala urusan kita menjadi mudah malam tu. Kita rasa semangat nak buat ibadah malam tu. Dia macam ada something yang menggerakkan hati kita untuk kita pulun malam tu. Based on beberapa sign daripada para ulama. Macam tu Bob. Baik. But no specific sign yang dengan ada valid evidences, tak ada. Macam tu. Itu dia jawapan daripada Dak Iwan. Baik. Apabila orang dah kejar 10 malam terakhir, Dak Iwan nak tanya, ada tak orang-orang yang kita dapat lihat tanda dia macam ini dapat malam Lailatul Qadar ni? Boleh bergaduh. Macam mana tu? Ada ke? Kalau berlaku macam tu Bob, Bob tak rasa ke kesian dekat orang yang tak dapat? Ya. Betul tak semua? Betul. Yang tengah tonton je sekarang. Dia tahu pun. Ini something yang orang kadang tak panjangkan fikiran dia. Bila someone, kalau kalian rasa, ni tips juga and simpan kepada semua rakyat Malaysia, khususnya umat Islam. Kalau kalian merasakan yang pada malam itu kalian rasa yang kalian dah dapat malam Lailatul Qadar, tolong jangan bagi tahu yang kalian dapat. Understand? Biarlah menjadi rahsia antara Sang Pencipta dan juga hamba-Nya. Betul. Bob, betul. Ya. Sebab apa tahu? Kalau saya bagi tahu dekat Bob, aku rasa semalam confirm. Aku dapat rasa benda tu malam Lailatul Qadar. Apa Bob rasa? Bob dah semalam main game. Ya tu. Apa Bob rasa? Saya akan rasa macam down gila. Down. Lagi satu macam ya. Itu memang that's the another side of thinking. Memang saya tak terfikir untuk jawab balas macam tu. Bagus Bob. Ya, sebab yelah kan, betul sebab Lailatul Qadar macam Dai cakap rahsia. Betul. Jadi kalau ada pemikiran macam Bob ni bagus. Maksudnya kalau member dia bagi tahu pun, member dia dah jumpa Lailatul Qadar, dia macam lantak engkau lah. Kan? Betul tak apa aku tak tahu. Dia teruskan amal ibadah dia bagus. Tapi kita risau orang-orang yang bukan macam Bob. Yang a bit different, maksudnya bila dengar kawan dia bagi tahu yang dia dapat malam tu Qadar tu, and then dia pula semalam terlampau sibuk dengan dia punya kerja dekat Rakita FM, so many things to do, nak kena buat, dia terlepas benda tu. Kenapa dia rasa? Dan dia pun nak pulun juga untuk buat amal ibadah, and dia terlepas. Dia rasa, ya ke? Bob, seriously kau jumpa malam tu Qadar? Aduh, aku tak sempat semalam, ya Allah. Bob, sabar. Tahun depan insya-Allah. Tahun depan. Macam itulah kita. Kalau dapat member yang macam ni, habislah. Kesian member dia satu lagi. Tak ada. Baik, itu cerita pasal malam Lailatul Qadar. So kita nak tanya juga, ada orang yang macam bila puasa tu dia macam awal-awal dia macam biasa-biasa lah kan. Lepas tu dia tahu yang Lailatul Qadar ni adalah malam yang sangat-sangat penuh dengan barakah. So dia target 10 malam terakhir ni yang betul-betul. Macam mana tu Dak Iwan? Maksudnya pada hari yang sebelum 10 malam sebelum dia biasa-biasa je. Dia macam biasa tu macam mana contoh? Dia puasa. Okay. Puasa. Lepas tu ada juga yang macam biasa-biasa, tapi 10 malam terakhir dia buat betul-betul. Bagus lah. Bagus daripada tak buat langsung. Itu jawapan. Bagus. Kalau ada kawan yang macam ni pun bagus juga. Okay, alright. To be fair, untuk wanita pula kan. Wanita ni kita faham dia kadang-kadang ada situasi di mana dia tak boleh nak berpuasa. Dia ada
hal dia lah, seperti masalah-masalah period dan sebagainya kan. So macam mana dia untuk malam Lailatul Qadar pula? Mesti dia pun akan rasa macam apa yang Da'i cakap tadi. Allah, aku dalam keadaan macam ni. No. Kalau dia ada rasa macam tu, maknanya dia sedang memiliki kefahaman yang tidak tepat tentang diri dia dan agama dia. Faham? Bob. Ya. Kalau betul-betul seorang perempuan tu faham tentang kenapa Allah menakdirkan dia menjadi perempuan, dia akan bersyukur dengan apa yang telah menjadi suratan takdir Allah ke atas diri dia. Whenever dia tak mampu untuk melakukan certain hal tu, because of that reason, no, it's okay bro. It's okay sometimes for not to be okay. Okay, wah. Quote tweet. Macam lagu tu. No, it's okay. Tak apa bro. Jalan life ni macam biasa. So whenever nanti dah boleh sampai waktu untuk teruskan beramal ibadah, teruskan. Tak ada masalah padanya. Ukuran Allah menilai kepada hamba dia Bob, bukan Allahu la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah tak pernah tengok how good you punya appearances. Kot, rambut sikat belah tepi, rambut blonde hair. No, that's not. Allah punya penilaian bukan juga dengan wealth, dengan harta benda yang kalian ada hari ini, even you kekayaan yang you ada hari ini, dan juga kekayaan cincin I. Dan dalam masa yang sama juga Allah tengok kita, Bob, apa yang kita niatkan dalam hati kita dan apa yang kita kerjakan daripada apa yang kita niatkan dalam hati itu. Contoh kita niat memang untuk puasa betul-betul, dan kita dah niat untuk beramal ibadah, tak boleh. It's okay. Sebab Allah tengok yang tu. Baik. Itu dia guys. So harap kita semua dapat berusaha dengan lebih keras untuk 10 malam yang terakhir, dan moga-moga kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Satu lagi last. Apa dia? Selalunya malam terakhir inilah orang sibuk nak menyiapkan persiapan raya kan. Macam mana tu untuk yelah nak sambut hari raya pun setahun sekali nak Iwan kan. So dengan keadaan 10 malam terakhir ada malam Lailatul Qadar lagi, macam mana tu kita nak mengimbangi keadaan itu? Beli barang-barang persiapan raya tu awal lagi. That's better. Untuk avoid jam. Dan kesesakan lalu lintas. Lagi kita dalam endemic, dalam masa sama kita masih kena jaga SOP. And that's the best way to do, bro. Betul itu. Harap kalian semua dapat orang kata menjalani ibadah puasa sehabis baik pada tahun ini, dan alhamdulillah kita dah selesai untuk episod yang ketiga. So harapkan kalian semua dapat input-input yang menarik, dan juga terima kasih Da'i Wan kasih dia terima daripada hujung rambut sampai hujung kasut saya. Okey, dan mungkin Da'i Wan ada sedikit kata-kata untuk orang yang tengah menonton. Okey, kepada semua audience, sidang pendengar, sidang penonton Rakita FM, teruskan mendengar Rakita FM, support Rakita FM sampai bila-bila. And kalau ada rezeki, berjumpa saya lagi, Da'i Wan, dalam Rakita FM. Baik, punya promosi. Alright, so kepada kalian yang nak tengok episod 1, episod 2 dan juga episod 3, jangan malu-malu, jangan segan-segan pergi dekat YouTube kami iaitu rakita.my. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari. Semoga kalian mempunyai barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum, jumpa nanti. Bye-bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya.